Tu. Sebab pelik ni, akhir-akhir zaman ni pelik sungguh. Tak pernah mondok, tak pernah madrasah, tak pernah ngaji, tiba-tiba jadi ustaz. Ni penat sikit ni. Tiba-tiba jadi ustaz. Tiba-tiba syarah kalimah syahadah la ilaha illallah. Salah. Syarah kalimah la ilaha illallah tu tak betul. Macam Muhammad Rosdi Hasan tu. Wahizam ke lepak ke. Tapi lepak tu bagus sikit lah. Dia tak mengaku dia ustaz. Bagus sikit lah mana lepak tu. Sebab tu kalau tengok saya tak pernah serang lepak. Bukan maksud saya tak pernah serang lepak tu, maksud saya setuju dengan lepak, bukan. Sebab lepak ni tak pernah mengaku dia tok guru, dia ustaz. Jadi siapa yang ikut tu teruk benar lah. Itu teruk benar lah. Biar dia lah nak macam mana. Ada lah tu mana-mana yang akan mentahzir, memberi peringatan dan sebagainya. Tapi kalau jenis Wan Hizam, sudah. Ini mengaku ustaz ni. Baca Quran salah. Syarah hukum hakam salah. Bab fiqh salah. Basic fardu ain salah. Bab tauhid pun salah. Tahu-tahu ngajar hakikat marifat. Sudah. Ni penat sikit ni. Macam pengamal perubatan tradisional Muhammad Rosdi Hasan. Saya panggil dia pengamal perubatan tradisional lah, kerana mungkin itu kemahiran dia. Mungkin, saya pun tak tahu. Mungkin itu kemahiran dia sungguh. Tapi nak dipanggil ustaz tu tak boleh lah. Bukan sebab hanya salah baca Arab apa. Itu salah satu. Ada laginya ialah syarah tu tak betul dah. Syarah makna la ilaha illallah tu salah, tak betul dengan huraian alim ulama kita dalam kitab-kitab tauhid. Niatnya bagus, mungkin nak suruh orang mengaji akidah, syah ilmu tauhid, betul kau panggil makna kefahaman kalimah syahadah kita. Tapi kalau diri sendiri pun tak mengaji, yakin confidentnya dia syarah depan orang itu bahaya tu. Itu yang bahaya tu. Akhirnya menunjukkan kesalahan, ketidakfahaman diri sendiri. Lepas tu reka pula ada bayam, ada sayur bayam ke apa dalam kalimah syahadat tu. Ada metabino, metaborhing, gapo tak tahu dia cakap. Reka pula ini balaghah ni. Asalnya anak, apa tu tu buan nun alif jadi asyhadu Allah. Balaghah apa tak tahu. Padahal tu bahagian ilmu nahwu tu, bukan balaghah dah. Tu bila idza usidal amru ila ghairi ahli fantazirus saah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila urusan tu tidak diserah kepada orang yang ahli, maka tunggulah kiamat dah tu, nak kiamat dekat dah tu. Jadi barangkali betul sungguh lah kot. Cuba tengok Rosdi cakap karut marut, salah baca Quran, salah menghuraikan makna la ilaha illallah. Berapa belah ribu orang follow, berapa belah ribu orang like, berapa belah ribu orang sokong. Teruk tu. Itu orang panggil kita boleh nilai tahap kefahaman masyarakat umat Islam kita, orang Melayu kita ni tentang ilmu tauhid, ilmu fardu ain. Teruk sangat-sangat lah. Jadi orang seperti ni tak boleh orang panggil kita bertolak ansur. Melainkan kita kena nasihat dengan baik dulu. Kemudian kalau tidak didengar juga, masih lagi meneruskan orang panggil ajaran-ajaran yang tidak betul, tidak benar, maka ketika tu kita kena tegas lah. Sebab tu dalam isu tu saya sangat sokong sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Nodrus. Walaupun saya berbeza pendapat banyak dengan dia, tapi banyak juga perkara-perkara yang saya sependapat. Sependapat seperti membanterah orang-orang lagu ni. Saya sependapat. Setuju. Maksudnya tak boleh diberi muka kerana bahaya. Bahaya. Yang lain kita tak setuju, ada tak setuju. Ada ustaz tak pernah kritik pun Ustaz Nadrus. Awak kurang memfollow saya tu. Cuba tengok, ada video saya hurai pasal maksud iradat Allah, maksud qada dan qadar. Itu saya sedang mengkritik Ustaz Nadrus tu.
Nah, begitu juga pasal Syekh Ibrahim Al-Qurani. Itu pun ada saya mengkritik beliau. Jadi jangan kata saya bila bersahabat, berteman, berkawan, jadi bulat-bulat saya terima. Tidak gitu. Saya ni bukan jenis tak ada otak, tak ada akal. Otak akal duduk di kepala lutut. Tidak. Saya pun ada kepala atas dan ada akal dalam kepala saya ni. Walaupun tidak alim, tidaklah tahap tok guru, tapi adalah ilmu sikit-sikit tu boleh nilai. Ada benda yang kita boleh setuju dan ada benda yang kita saling berbeza pendapat, saling menghormati. Itu kalau duduk gitu, insya-Allah dia jadi harmoni. Yang tak bolehnya kita memandang rendah. Bodoh. Memandang rendah kepada saudara kita ni yang tak boleh ni. Itu contoh seperti awal-awal zuhurnya Ustaz Nordrus, awal-awal timbulnya Ustaz Nordrus ni, ramai orang yang tak pandang pun dia. Orang anggap dia ni siapa? Orang Singapura. Orang tahu mari buat kacau dalam Malaysia. Tiba-tiba nak bahas pasal Ibn Arabi. Tapi setelah muzakarah tu, baru orang pun agak terkejut juga. Dia baca Fususul Hikam, dia baca Futuhatul Makkiyah. Orang yang nak berdebat dia pun tak baca. Sudah. Sebab tu kita tak boleh juga kadang-kadang pandang rendah pada orang, tak boleh. Jangan kita pandang rendah. Mungkin kita nampak dia tak pakai serban, tak berjanggut, tapi dia berjanggut lah, tak pakai jubah. Tapi ada perkara-perkara mungkin dia lebih mengkaji, lebih membaca daripada kita ke. Kekurangan kitanya, kita tidak membaca, kita kurang mengkaji. Lebih kepada nak rasa diri kita lebih hebat berbahas. Kerana sebelum awak lahir saya tu dah bahasul masail dah. Contoh. Ini perkataan-perkataan yang takabur lah panggil. Takabur. Mentang-mentang kita dikenali sebagai lepasan pondok di Jawa contoh. Jadi orang lain tak pergi mengaji di pondok Jawa, tak ada dah orang panggil melalui suasana sistem bahasul masail. Kita rasa kita lebih hebat. Kita melekeh, meremehkan orang lain. Sebelum awak lahir saya dah bahasul masail dah. Awak jangan cakap banyak. Ni cakap panggil ni lah yang menyebabkan kita rasa tak seronok. Tapi kalau tawadhu, merendahkan diri, tidak memandang hina pada orang lain, maka insya-Allah walaupun berbeza pendapat, tidak sependapat, tapi di sananya masih ada orang panggil rasa hormat, menghormati. Itulah beberapa pendapat saya lah dalam beberapa isu-isu yang kita kata sampai bila-bila pun jadi panas. Tapi insya-Allah doa-doa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan, taufik, hidayah. Saya rasa saya nak anjurkan orang panggil dialog harmoni tentang ilmu maratibul wujud tu, ilmu martabat wujud tu, di antara sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zaid dengan Al-Fadhil Ustaz Nordrus. Ada saya duduk berbincang juga maksudnya. Duduk sekali lah, nak tahu macam mana boleh diuruskan dengan harmoninya macam mana. Tahu titik perbezaan, titik persamaan, insya-Allah kita mudah-mudahannya jadi kebaikan untuk kita dan umat Islam Malaysia ni. Tapi sekarang ni susah lah, agak jadi macam dendam. Contoh saya ni dicop di kalangan asatizah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja kita ni, sebagai apa dia panggil, tali baru ke, nak kata ikutlah, Wahabi ke, tali baru Wahabi ke, macam-macam, tali baru sidang kalam ke, macam-macam dia. Sampai tak tegur siapa dah sekarang, tak tegur siapa, tak mesra. Kita beri salam pun tak jawab dah sekarang ni. Ada satu orang tokoh hebat di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah, friend lagi di Facebook saya tu, friend. Tapi bila lihat kita ni macam agak
apa, agak tidak lawan dengan begitu kuat lah terhadap sidang kalang. Kerana dalam sidang kalang tu sebenarnya ada beberapa ahli-ahli dia tu memang kenalan rapat juga dengan saya. Antara lain junior saya Ustaz Nakiuddin. Itu junior saya. Baik dengan dia, rapat dengan dia juga. Dia pun hormat, kita pun hormat, saya pun hormat dia. Dia budak cerdik, budak junius, budak hebat lah. Saling sama-sama mengaji juga dengan Tuan Guru Babu Azri Hisham dulu, masa duduk di Ma'had dulu. Rapat juga. Macam mana saya nak cop ini musuh? Susah itu. Tak boleh lah gitu. Memanglah kita ada berbeza pendapat. Tak boleh sampai tahap tu. Macam Abang Izzuan, Ustaz Izzuan Iji, saya senior saya di Pondok Pasir Tumbuh. Macam mana saya nak buat musuh? Walaupun ada lah kita berkelahi sikit-sikit, itu biasalah, berbeza pendapat. Tapi sampai kita nak putus saudara, nak putus, nak cop ini bukan ahli sunnah wal jamaah, ini musuh, kena lagu tu barulah original ahli sunnah, nyanyi lagu tu. Jadi saya tu di pulau ke, macam-macam di pulau, walaupun tidaklah di pulau dengan secara rasmi tapi seperti di pulau. Seperti di pulau. Sebab apa? Sebab kita ni nak jaga belaka, tidak mahu orang panggil ta'assub. Kita nak tengok ilmiah, bina dalam mizan neraca ilmu. Jadi kerana pendirian kita lagu tu, maka kita dilihat seperti tidak ada pendirian. Padahal tidak. Kita ada pendirian kita sendiri. Ada pendirian kita. Mungkin di Ustaz Nodruh, Ustaz Ahmad Nakiuddin kau menganggap saya tak ada pendirian. Lalang, bukan masalah macam nyokong bola Chelsea, Manchester, sekejap nak sokong tu sekejap ni. Dah, kita pun nilai juga hak mana hak agak tak melampau, yang mana yang sederhana, yang mana yang sesuai, yang mana yang kena sesuai dengan hujah, dengan dalil, yang mana yang khilaf, yang tak perlu kita sampai nak bertegang urat. Itulah orang panggil perkara-perkara yang sama-samalah kita fikir, mudah-mudahan ada kebaikan untuk umat Islam di Malaysia kita ni khususnya. Jalan pun lancar dah ni, alhamdulillah, berkat doa sahabat-sahabat. Dan berkat doa sahabat-sahabat yang menonton live ni, InsyaAllah sampailah saya kuliah maghrib ni. Saya bimbang aku jam teruk sampai tak bergerak sampai ke Melaka ya. Sudah kuliah terus balik Kuala Lumpur balik. Nanti sidang kalam pun akan buat orang panggil perbentangan tentang martabat 7 juga. Saya kata Ustaz Nodrus, saya nak tengok lah, saya nak dengar, saya nak nilai. Itu naam dengan pertubuhan Al-Ishraq, akademik turas ke apa itu, anjurkan seminar martabat 7. Saya dengar, saya nilai, alhamdulillah. Maksudnya ada orang panggil perkara-perkara yang perlu diluruskan, kesilapfahaman daripada setengah-setengah orang yang cop ilmu ni sesat terus, tak boleh digunakan. Memang bukan Asy'ariyah dah. Itu betul. Ada saya terbaca status Ustaz Tashrul kata silap. Itu senior Pondok Sumber juga. Dia satu batch dengan Ustaz Izwan. Dia kata jangan dakwa kata martabat 7 ni Asy'ariyah. Betul tu. Memang martabat 7 tu metod ilmu bukan daripada ulama Asy'ariyah, bukan daripada ulama Maturidiyah. Itu daripada sebahagian ulama Sufiyah yang dipelopor oleh kalau kita kata pucanya Syekh Ibn Arabi lah. Tapi Ibn Arabi tu bukan 7, dia ada berbeza lah maratibul wujud tu. Kalau Syekh Abdul Karim Al-Jili tu sampai 40 maratibul wujud.
Dan ada ulama-ulama Arab, saya ada satu kitab tu, At-Tilmisani kalau tak silap, ulama yang alim dalam akidah Asy'ariyah, dan dia juga menerima metod maratibul wujud. Dia masuk dalam kitab dia, ada majmuk perhimpunan rasail. Saya ada tu dan saya baca. Jadi itulah, kadang-kadangnya ada benda-benda yang mungkin ulama tu faham, tapi kerana kebimbangan dia, takut orang salah guna, maka dia sadul bab, dia sadul zara'i. Tak boleh tutup itu, jangan mengaji ilmu ni. Ada juga begitu. Tok Guru Haji Muhammad Zuhdi ada tentang wahdatul wujud, maratibul wujud. Ada juga kitab dia yang dia karang kalau tak silap, yang dia terjemah. Dia terjemah kitab Syekh Abdul Ghani An-Nablusi kalau tak silap. Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Itulah sahabat-sahabat semua, yang tidak jadi khilafnya di kalangan ahli sunnah jamaah ialah metod pengajian ilmu sifat 20. Tu jadi khilaf kita dengan Wahabi lah. Wahabi metod ilmu sifat 20 boleh tak apa? Ya tak sih. Sebab apa? Sebab bagi dia tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada zaman Nabi begitu, metod pengajian ilmu tauhid 3 pun tak ada. Bagi-bagi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi itu metod, itu cara pengajian. Sebab tu dulu saya agak berbeza dengan Dr. Zamihan lah ketika mana berforum tu. Dr. Zamihan tu dia tolak terus tauhid 3 metod ni Wahabi terus. Bagi sayanya metod tu tidak ada masalah, selagi mana tidak mencanggahi usul-usul akidah, usulul aqaid, usul teras pegangan di dalam ahli sunnah wal jamaah, bahkan dalam Islam itu sendiri. Selagi mana tidak mencanggahi itu, insya-Allah masih boleh diterima. Kalau mencanggahi itu barulah kita tidak boleh terima dan terpaksa tolak. Terpaksa tolak tu bukan metod, tapi kalau syarahan dia. Contoh macam tauhid 3. Apa yang jadi permasalahan? Itu permasalahannya mengatakan orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah tu masih lagi tidak mencukupi, tidak dimemadai untuk menyebut ahli tauhid. Kena ada tauhid uluhiyah, barulah dipanggil ahli tauhid. Jadi di sananya ada orang panggil ruang-ruang, seolah-olahnya nak mensamakan orang-orang yang bertawassul, bertabarruk, beristighasah seperti orang kafir penyembah berhala. Ni bahayalah. Kalau ada buah tu kita kena tolak lah. Tapi kalau tak ada buah tu, tauhid 3 juga jajah, tak ada masalah. Jadi maksudnya ialah nak mengenal Allah. Jalan nak kenal tu bagai-bagai cara. Ada melalui qul huwallah boleh. Melalui qul huwallah. Boleh dihuraikan qul huwallah, surah Al-Ikhlas tu boleh dihuraikan orang panggil sehingga dia dapat kenal Allah Taala. Tak masalah. Al-Quran ni, cara Quran tu. Ataupun metod sifat 20. Yang ni sepakat ahli sunnah, Asy'ariyah Maturidiyah. Metod cara kita mengaji ilmu akidah ni. Ataupun tauhid 3 yang tidak ada unsur-unsur untuk mengkafirkan ataupun menuduh umat Islam ni dengan musyrik dan sebagainya. Boleh diterima. Gitu juga maratibul wujud bagi saya lah. Ini bagi saya. InsyaAllah mungkin kalau ada diskusi, kita tengoklah macam mana orang panggil perbahasannya dah. Mana hujah yang lebih kuat dan sebagainya. Setakat ni pendapat saya, kalau yang saya hadir di seminar itu memang tidak ada pencanggahan usul akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak ada. Jadi kalau metod yang digunakan tu bukan sifat 20, tapi metod martabat 7 dengan huraian yang betul di sisi ahli sunnah wal jamaah, ahli sufi betul saja, tak ada masalah, boleh terima. Kerana semua tu metod saja, metodologi. Yang wajibnya mengenal Allah. Siapa di tempat sama destinasinya. Ada orang guna jalan kampung, ada orang guna highway, ada macam-macam jalan. Tapi sapanya di tempat yang sama. Jadi kira-kiranya tak ada masalah. Tapi kalau ngaji sifat 20 sekalipun, huraian dia tak kena, sesat juga. Contoh dah. Ini contoh. Orang mengaji sifat 20 tapi huraiannya tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Contoh dia kata qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyam tu maknanya berdiri. Qiyamuhu mana berdirinya Allah Ta'ala binafsihi dengan sendiri.
Lalu yang difahaminya Allah Ta'ala daripada duduk bangun berdiri tanpa sebarang pertolongan. Dia bangun sendiri. Kalau dia faham lagu tu, walaupun dia mengaji tu ilmu sifat 20, qiyamuhu binafsihi, salah satu daripada sifat salbiyah, maka dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Canggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tu. Jadi metod penting juga, bukan tak berapa penting. Metod tu penting. Tapi naknya huraian dia tu bagaimana. Jangan segera kita kata sifat 20 tak ada zaman Nabi, sesak ni. Maratibul wujud ni sesak ni, tak ada zaman Nabi. Berat lagu tu. Tauhid 3 ni sesak ni, tak ada zaman Nabi. Nyanyi lagu tu. Beratlah awak kalau lagu tu. Bagi saya lah. Nanti dulu, jangan jak gaduh. Metodnya gini, okey, tengok macam mana huraian je. Cuba hurai nak dengar. Tu. Kalau hurai Tuhan ni daripada ahadiyah, asalnya dia kun hizab, tak nyata lagi sifat. Lepas tu lama kelamaan dia turun. Tanazzulat dia panggil, turun. Jadi makhluk, jadi insanul kamil, jadi makhluk menjelma. Zuhur tu dengan makna menjelma. Kalau peh lagu tu memang sesak sungguh. Sesak sungguh. Bah ke kufur. Tapi kalau tidak seperti itu, bahkan membezakan antara martabat ketuhanan dan martabat makhluk. Tidak ada mencanggahi usul-usul akidah, aqaid ahli sunnah wal jamaah, akidah Islamiyah, maka tak ada masalah metod tersebut. Kita tengok, dengar huraian dulu. Sebab tu bukan senang lah kita nak tu pukul sedegum gitu. Melainkan kalau ada ulama seumpama kita sebut ada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, dia pukul selalu tu. Ada tu mungkin sebab-sebabnya, sadul bab, sadul zara'i, nak tutup itu daripada orang yang menunggang ilmu martabat 7, menyebarkan kesesatan melalui ilmu-ilmu seumpama tu. Barangkali ada lah tu. Jadi kita ni nak sapat dah ni kot. Sekejap. Mungkin nak sapat dah ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada petang ni dapat manfaat, dan manfaat besarnya saya tak mengatur. Manfaat besarnya saya tak mengatur. Tadi jam jalan dia nak mengatur dah. Boleh manfaat, dan ada persoalan apa-apa, kritikan dan sebagainya, boleh tulis di komen tu. InsyaAllah nanti ada masa kita buat lagi insyaAllah, dan kita jawab apa-apa yang kemuskilan. Saya pun tak sempat nak baca komen-komen yang sebab lu bawa kereta ni. Mudah-mudahan jadi kebaikan lah untuk kita insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Salam petang Jumaat, salam wukuf di Arafah. Dan esok sunat kita berpuasa. Bagi siapa yang nak berpuasa, bagus, tafadhal, disayudiakan. Kita puasa Arafahnya esok, bukan hari ni. Sebab puasa tu bersakut dengan tarikh, bukan bersakut dengan perbuatan wukuf. Jadi kalau semata-mata perbuatan wukuf, kalau tak ada takdir Allah Ta'ala, tak ada berlaku wukuf, contohnya haji ditangguhkan, tak ada lah wukuf. Kerana al-hajju, haji ialah Arafah. Jadi kalau tak ada orang panggil haji pada tahun tu, tak ada orang panggil wukuf di Arafah, maka adakah tak sunat puasa? Sunat juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik hidayah pada kita untuk beramal ibadat, jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan diberi kepada kita kekuatan iman, Islam, ihsan, dan kita dibangkitkan di bawah liwa ilhamdi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.